Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala wattaba'ahu dah, amma ba'd. InsyaAllah pada kali ini kita akan sama-sama membaca sebuah teks daripada kitab Al-Madkhal, karangan seorang ulama sufi daripada mazhab Maliki yang bernama Abu Abdillah Muhammad ibn Muhammad Al-Abdari Al-Maliki Al-Fasi As-Sufi. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati beliau. Nama penuh buku ini seperti yang disebut oleh penulis sendiri dalam muqaddimah kitab ini adalah Al-Madkhal ila Tanmiyatil A'mali bitahsinin niyat wa tanbihu ala ba'dil bid'i wal awaid allati untuhilat wa bayanu syana'atiha wa qubhiha. Jadi jelas daripada tajuk kitab ini bahawa penulis menulis buku ini bagi menekankan aspek kepentingan amalan yang baik berdasarkan niat yang baik, dan dalam masa yang sama memberi amaran dan penekanan tentang perkara-perkara bid'ah dan adat-adat yang buruk, dan menjelaskan kesesatan amalan-amalan tersebut. Beliau menulis kitab ini atas arahan dan isyarat daripada gurunya Ibn Abi Jamrah yang meminta kepada beliau agar beliau menulis sebuah buku yang fokus membincangkan tentang niat pada amalan-amalan seharian manusia, serta menjelaskan kepada mereka tentang kesalahan-kesalahan dan bid'ah yang berlaku dalam amalan mereka yang harus diperbetulkan. Ibnu Hajar mengulas tentang kitab ini dengan mengatakan bahawa kitab ini terdapat padanya faedah yang sangat banyak. Dan dalam kitab ini beliau mendedahkan tentang keburukan-keburukan dan bid'ah yang dilakukan oleh ramai orang, dan ramai orang menganggapnya perkara yang mudah, memandang kecil perkara-perkara bid'ah tersebut. Kata Ibnu Hajar lagi, kebanyakannya kebanyakan perkara bid'ah yang di-highlightkan oleh Ibnul Hajj dalam kitab ini mimma yungkar, adalah betul memang bid'ah yang perlu diingkari. Wa ba'duha mimma yuhtamal, manakala sebahagian yang lain boleh jadi betul apa yang Ibnu Hajj kata ketika dia bid'ah, boleh jadi juga sebenarnya ada wajah yang mengharuskan perbuatan tersebut. Kemudian disebutkan sekali lagi bahawa kitab ini ditulis atas kehendak atau isyarat atau perintah daripada gurunya Ibn Abi Jamrah yang memberi isyarat kepada beliau seperti yang beliau sebutkan dalam mukadimah kitab ini, agar beliau menulis kitab tentang amalan dan niat-niat yang betul, yang baik pada amalan tersebut. Dalam kitab Syarah Matan Ar-Risalah oleh Sidi Ahmad Zarruq, Matan Ar-Risalah ditulis oleh Ibn Abi Zaid Al-Qirawani, dan matan tersebut disyarahkan oleh Sidi Ahmad Zarruq, seorang ulama sufi mujaddid yang terkenal. Pada muka surat 163 beliau menyebutkan tentang kepentingan amalan batin, amalan hati, amalan dalaman yang sepatutnya bergandingan dengan amalan luaran. Amalan luaran harus digandingkan dengan amalan hati dan amalan batin, dan itulah objektif utama ahli sufi. Itulah permulaan dan itulah pengakhiran, iaitu agar amalan zahir kita ini sama-sama baik, zahir dan batin. Amalan yang zahir itu bertepatan dengan perintah Allah dan Rasul, sah pada hukum fiqahnya, manakala hati kita juga, amalan batin kita juga tepat dengan niat yang betul. Kenapa niat itu penting? Kerana niat adalah asas kepada segala amalan dan kesempurnaan bagi segala amalan. Siapa yang niatnya betul, maka dia akan dapatlah umniah dia akan dapatlah keinginannya, matlamatnya. Dan Imam Ghazali menyebutkan kenapa niat itu penting, kerana dengan niat inilah ramai orang jahil tertipu pada amalan mereka, tersilap pada amalan mereka, dan dengan niat ini jugalah, dengan salah pada niat ini jugalah mazallatu aqdamir rijal, ramai orang yang hebat-hebat tergelincir kerana niat yang salah. Dan beliau menyebutkan bahawa seorang ulama yang bernama Abu Abdillah Ibn Al-Hajj telah menulis sebuah kitab tentang hukum-hukum niat, amalan-amalan hati, yang diberikan nama Al-Madkhal ila Ilmin Niyat. Jadi ulama terkemuka tasawuf Sidi Ahmad Zarruq
sendiri mengiktiraf, bahkan menyebut, mengesyorkan pembacaan kitab Al-Madkhal ini oleh seorang salik, seorang sufi, seorang yang berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sadiq, dengan niat yang jujur, harus membaca kitab ini. Dan kitab beliau ini berdiri atas asas hadis Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Dan dalam kitab tersebut, kata Imam Sidi Ahmad Zarruq, Syekh Ibn al-Hajj telah menyebutkan banyak perkara yang dialpakan oleh manusia. Banyak perkara yang dilupakan, manusia lalai daripada mengingatinya, daripada muhimmatiddin, perkara-perkara yang penting daripada agama. Dan kitab ni bergandingan perkara penting, niat yang baik dan bid'ah. Wa nabbaha ala awaidar radiyah. Dan beliau memberi amaran dan teguran, penekanan tentang awaid yang radiyah, tentang adat-adat yang buruk, serta bid'ah yang banyak yang dilakukan oleh manusia. Kata Sidi Ahmad Zarruq, fawajaba ala kulli mutadayyinin mutala'atuhu in amkanah. Wajib bagi setiap orang yang mutadayyin, yang berintisab kepada agama, orang beragama lah kita kata, wajib mutala'ah, wajib membaca, membelik kitab Al-Madkhal ini, khasnya golongan-golongan yang menisbahkan diri mereka kepada tasawuf. Jadi kita sudah dapat gambaran bahawa Ibnul Hajj adalah seorang ulama yang mu'tabar di sisi ahli sufi yang mu'tabar. Sidi Ahmad Zarruq menyebutkan kitab ini, jadi ia bukan kitab yang biasa-biasa, kitab yang ada wazn ilmi, kitab yang ada nilai ilmiahnya, ada nilai dalam madrasah tasawuf dan fiqh. Jadi orang sufi harus ambil iktibar, harus dengar baik-baik apa yang Ibnul Hajj nak sebut dalam kitab ini. Beliau ini bukan Wahabi. Beliau adalah seorang sufi yang membenarkan amalan tawassul dan istighasah kepada Nabi SAW. Dan setakat ini rasanya belum ada lagi Wahabi yang membenarkan amalan istighasah. Beliau berkata dalam jilid pertama muka surat 258 bahawa sesiapa yang pergi menziarahi Nabi SAW, maka dia tidak akan rugi, tidak akan kecewa. Sesiapa yang meminta atau beristighasah dengan beliau juga tidak akan kecewa dan tidak akan sedih, kerana Nabi SAW ini adalah qutbu dairatil kamal. Nabi ini adalah paksi kepada segala kesempurnaan. Ini kata seorang sufi, ini kata Ibn al-Hajj, pendapat dia. Dan dia kata sesiapa yang bertawassul dengan Nabi atau beristighasah dengan Nabi atau meminta hajatnya daripada Nabi SAW, fala yuraddu wala yakhib, maka doanya tidak akan ditolak dan dia tidak akan kecewa. Maknanya dia akan dapatlah permintaan dia tu. Ini sudah pasti adalah bukan Wahabi lah kan. Perkara ini beristighasah dengan Nabi, dengan orang yang telah meninggal dunia, adalah syirik akbar di sisi Wahabi. Jadi apabila kita dapat lihat di sini Ibnul Hajj mengiyakan amalan tawassul, bahkan tidak menolak amalan istighasah, bahkan mengesyorkan, menggalakkan istighasah kepada Nabi dengan berkata di kubur Nabi, ya Muhammad, aku minta sekian-sekian, aku minta syafaatmu, aku minta hajatku sekian-sekian kepadamu wahai Rasulullah, maka hajatnya itu tidak akan ditolak dan dia tidak akan hampa. Jadi ini adalah seorang sufi. Bagi sahabat salafi pula, janganlah terus mengkafirkan Ibnul Hajj kerana beliau bersandarkan kepada beberapa dalil, iaitu amalan kita dibentangkan di hadapan Nabi SAW, dan orang yang pergi mengucap salam kepada Nabi SAW, maka roh Nabi akan dikembalikan kepada jasad baginda dan baginda akan menjawab salam. Pendek kata, berdasarkan beberapa dalil, jelas bahawa Nabi SAW hidup di alam barzakh beliau dan beliau tahu tentang umat beliau. Jadi berdasarkan dalil-dalil itu, setengah ulama mengatakan boleh beristighasah kerana Nabi mendengar. Jadi sesiapa yang menziarahi Nabi selepas wafat baginda, maka sama saja seperti menziarahi baginda ketika hidup. Dengan makna sama saja bahawa Nabi itu melihat umatnya dan tahu tentang hal ehwal umat yang datang menziarahi beliau. Jadi ini pendapat beliau. Boleh jadi kita bersetuju, boleh jadi kita tak bersetuju tentang hukum istighasah, dan ulama khilaf tentang perkara ini. Khilaf dengan maksud lafaz ya Muhammad itu khilaf dengan maksud lafaz ya Muhammad. Adapun dari sudut akidah,
Maka sesiapa yang beriktikad bahawa selain Allah yang memberi takhir, manfaat dan mudarat, maka itu sudah pasti bercanggah dengan akidah Islam. Sekarang kita berbincang tentang hukum istighasah bagi orang yang akidahnya berpegang bahawa Allah lah yang memberi manfaat dan mudarat. Allah lah yang memberi taksir, yang memberi bekas, memberi kesan. Jadi bila dia pergi ke kuburan, dia pergi ke kubur Nabi, dia berkata contohnya, ya Muhammad, tunaikan hajatku ini sekian-sekian. Maka adakah lafaz itu dari sudut hukum fiqahnya, adakah lafaz itu haram ataupun harus? Ulama berbeza pandangan, bukan di sini perbincangannya. Pendek kata, ini adalah ulama sufi, mereka yang berintisab, yang menisbahkan diri mereka kepada madrasah tasawuf, perlu paling tidak sekurang-kurangnya mendengar, membaca dan menilai teguran yang disebutkan oleh Ibnul Hajj Al-Maliki. Kalau kita nak harapkan teguran orang lain, sudah tentulah kita tak terima kan. Kalau Ibnu Taimiyah yang kritik, atau Ibnul Qayyim, atau golongan Salafi Wahabi yang kritik, sudah tentu kita mudah untuk menolak. Tetapi sekiranya kritikan itu datang daripada madrasah Ahli Sunnah, datang daripada madrasah Sufiyah, Ahli Sufi sendiri, maka sepatutnya kita menilai sebaiknya kritikan tersebut. Jadi golongan Sufi harus sedar dan faham bahawa tasawuf itu sebenarnya adalah ittiba', cinta dan taat serta fana dalam mengikut sunnah Nabi SAW. Bukannya cinta atau fana membuat bid'ah. Bahkan tokoh-tokoh Sufi yang terdahulu sangatlah tegas dan syadid dalam prinsip mengikut dan berpegang kepada Al-Quran serta sunnah Nabi SAW. Pemilihan teks ini daripada kitab Ibnul Hajj adalah suatu teguran juga kepada sebahagian Salafi yang mungkin menganggap bahawa semua ahli Sufi atau semua Asy'ariyah ni dalam satu bakul, semua sama, semua geng bid'ah atau geng khurafat, semua geng-geng yang amal bid'ah, suka khurafat. Tidak. Bahkan dengan memilih teks ini memberikan kita suatu gambaran bahawa bagaimana dalam kalangan ulama Sufi sendiri ada, malah ramai dalam kalangan ulama Sufi sendiri yang menolak dan menentang perkara-perkara yang bid'ah. Antara perkara bid'ah yang ditegur oleh Ibnul Hajj dalam kitab beliau ini adalah zikir menari. Dalam jilid yang kedua tentang Maulid Nabi SAW, beliau menyebutkan bahawa amalan Maulid Nabi SAW adalah amalan yang bid'ah. Beliau Sufi, ingat beliau Sufi, tapi beliau berpendapat bahawa amalan Maulid ini adalah bid'ah. Apatah lagi menyanyi-nyanyi atau menari-nari dalam majlis Maulid, majlis zikir, itu lagilah teruk dan lagilah berganda-ganda bid'ahnya. Beliau setuju bahawa bulan Maulid Nabi, bulan Rabiul Awal adalah bulan yang mulia, kerana pada bulan ini adalah bulan yang dilahirkan Nabi SAW, bulan yang mana Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kepada kita Nabi Muhammad SAW. Sudah pasti bulan Rabiul Awal adalah bulan yang baik. Jadi pada bulan ini kita seharusnya memperbanyakkan ibadat dan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak menambah-nambah perkara-perkara yang baru. Kata Ibnul Hajj, pada bulan Rabiul Awal, bulan yang mulia ini, jadi beliau mengakui bahawa bulan Rabiul Awal adalah bulan yang baik, bulan yang mulia. Apa yang harus kita buat pada bulan Rabiul Awal? Kita harus memperbanyakkan amalan dan bersedekah. Itu saja. Dan perlulah pada bulan yang mulia ini kita menjauhi segala perkara yang diharamkan dan ditegah bagi memuliakan bulan ini. Bukannya buat bid'ah pada bulan Rabiul Awal. Semakin maulid, semakin dekat dengan musim maulid, semakin berganda-ganda bid'ah kita, bukan. Tapi semakin dekat dengan bulan maulid, semakin dekat dengan bulan kita memperingati Nabi, bulan maulid, bulan yang berlaku banyak perkara berkaitan dengan Nabi. Bulan Rabiul Awal, bulan Nabi dilahirkan, bulan Nabi wafat, bulan Nabi berhijrah. Pendek kata, banyak cerita tentang Nabi ini berlaku pada bulan Rabiul Awal. Jadi sempena dengan bulan yang berlaku peristiwa-peristiwa itu, kita memperingati Nabi SAW dengan memperbanyakkan amalan-amalan yang baik. Demikianlah yang sepatutnya. Dan bila sampai musim maulid, kita harus bersemangat lagi untuk ittiba' Nabi Muhammad SAW. Tetapi malangnya, kata Ibnul Hajj, setengah orang masuk musim maulid, mereka buat apa? Mereka buat diddah hadal makna. Semakin nak dekat maulid, semakin banyak haram dibuat, semakin banyak bid'ah buat, semakin kuat majlis-majlis lalai, nyanyi,
alat muzik, semakin banyak majlis lahu, majlis lala yang mereka buat kononnya atas nama cinta Nabi SAW. Masuk bulan Maulid je, tasara'u ila lahwi wal la'ab, kan? Masuk bulan Maulid je, seronok Maulid nasyid, seronok main alat muzik, seronok ketuk kompang, seronok main seruling, main alat-alat muzik yang lain. Lalu dia kata siapa yang begitu keadaannya, kan? Semakin dekat bulan Rabiul Awal, masuk bulan Rabiul Awal, lagi banyak lara dia. Maka kata Ibn al-Hajj, hendaklah dia menangis kepada dirinya sendiri. Kau sepatutnya bersedih kepada diri kau ni, kan? Orang dekat dengan bulan Maulid, banyakkan amal soleh lagi gandakan cinta kita kepada Nabi. Masuk bulan Maulid, banyakkan sedekah. Masuk bulan Maulid, bertambah ibadat kita, ittiba' kita kepada Nabi. Tapi ada orang masuk bulan Maulid, lagi banyak bid'ah yang dibuat, kata Ibn al-Hajj. Kata Ibn al-Hajj, kan, sekiranya majlis Maulid Nabi, kan, tidak ada perkara-perkara yang haram bid'ah, tidak ada campur lelaki perempuan, tidak ada tari-tarian, tidak ada main alat muzik, tidak ada unsur-unsur kelalaian dan perkara-perkara bid'ah. Kata Ibn al-Hajj, kalaulah majlis Maulid ini bersih daripada segala bentuk-bentuk bid'ah ini, tak ada, fa in khala minhu, tak ada perkara bid'ah. Tapi yang ada hanya ada makan, kan? Kita jemput orang makan-makan dengan niat untuk buat Maulid, jemput saudara mara untuk datang. Tak ada buat perkara-perkara bid'ah, tak ada joget-joget menari, majlis alat muzik, tak ada. Bahawa bid'atun binafsi niyatihi faqat, semata-mata niat buat Maulid itu pun, jamu orang itu pun bid'ah, kata Ibn al-Hajj. Nak tunjukkan betapa ulama sufi yang sebenar ini betul-betul ittiba' kepada Nabi SAW. Boleh jadi Ibn al-Hajj salah, boleh jadi dia betul, tapi sekarang kita hanya membaca apa yang disebutkan oleh Ibn al-Hajj. Jadi dia kata bid'ah, Maulid itu sendiri bid'ah. Ini sufi, ulama sufi membid'ahkan majlis Maulid Nabi SAW. Jadi adakah Ibn al-Hajj ini Wahabi? Adakah dia Wahabi kerana dia telah membid'ahkan perkara khilaf, dan perkara khilaf tak boleh dibid'ahkan? Juga itu adalah suatu kaedah yang palsu, kaedah khurafat. Ada orang kata perkara khilaf tak boleh kita bid'ahkan. Boleh. Ramai ulama-ulama dari zaman ke zaman membid'ahkan perkara-perkara yang mereka sendiri khilaf. Masing-masing berpegang atas hujah masing-masing. Kalau hujah mereka itu membawa kepada bahawa amalan itu bid'ah atau haram, maka dia akan kata amalan itu bid'ah. Kalau ada ulama lain yang kata amalan ini berdasarkan dalil-dalilnya bukanlah suatu bid'ah, dia kata tidak bid'ah. Dan ulama berkhilaf, kan? Jadi ulama bila berkhilaf masih lagi melabelkan amalan-amalan itu bid'ah atau tidak bid'ah. Jadi perkara khilaf, ulama bid'ah membid'ahkan, biasa. Dan kata Ibn al-Hajj lagi, cara yang betul untuk kita sambut Maulid Nabi, sambut bulan mulia, bulan Rabiul Awal ini, musim Rabiul Awal ini, adalah dengan kita mengikut niat dan amalan para salaf. Bahkan kita tidak boleh tambah pun niat-niat baru yang tidak pernah diniatkan oleh para salaf. Kerana mereka itulah orang yang asyaddun nas ittiba'an di sunnah. Mereka itulah orang yang paling tegas, paling kuat dalam mengikut sunnah Nabi SAW. Maka mereka itulah ikutan kita. Jadi ahli sufi juga mengikut salaf. Dan dia kata tidak ada sesiapa pun daripada kalangan ulama salaf yang buat suatu perkara atas niat maulid. Wa nahnu lahum taba'un fayasi'una ma wasi'ahum. Jadi kami ikut mereka, apa yang mereka boleh buat maka kita boleh buat. Jadi kita buat sebagaimana mereka buat. Ini kata Ibn al-Hajj. Kerana apa? Kerana menurut pembacaan saya, beliau memandang amalan maulid ini bid'ah. Semata-mata menyambut maulid tanpa buat amalan-amalan bid'ah pun dikira bid'ah. Niat untuk sambut maulid pun bid'ah, kan? Kerana apa? Kerana bila kita buat satu majlis maulid itu, walaupun tak ada bid'ah, tetapi dia adalah satu zari'ah, satu jalan yang akan membuka kepada pintu-pintu bid'ah yang lain. Tengok dia kata kat sini, tidakkah kamu lihat apabila mereka menyalahi sunnah dan menyambut maulid, lam yaqtasiru ala fi'lihi, bukan hanya sambut maulid, bal zadu alaihi ma taqaddama dhikruhu, mereka tambah alat muzik, joget-joget, campur lelaki perempuan dan macam-macam bid'ah yang disebutkan oleh Ibn al-Hajj dalam kitab ini. Memanglah mula tu sambut maulid saja. Mula-mula memang nampak bersih, tak ada kesalahan, tak ada bid'ah, tapi akan membawa kepada bid'ah. Jadi menurut pembacaan saya lah kepada buku ini, beliau di sini mengaplikasikan kaedah sadd dhara'i. Dan dalam mazhab Maliki, kaedah sadd dhara'i adalah kaedah yang dipraktikkan dengan kuat dalam mazhab Al-Maliki. Ini pendapat beliau, kita hormat. Mungkin kita tak berbeza, mungkin kita tolak, tetapi kita harus ambil iktibar di sini bahawa maulid bukanlah rukun tasawuf, bukanlah rukun sufi.
bukanlah bermakna seseorang yang tolak maulid maka dia Wahabi. Tak. Ini Ibn al-Hajj Sufi, dia tolak maulid, adakah dia Wahabi? Bukanlah maknanya orang yang tolak maulid dia bukan ahli sufi, menolak tasawuf juga. Tolak maulid maka tolak tasawuf. Bukan. Ini Ibn al-Hajj al-Maliki tolak maulid tapi dia masih lagi dalam kalangan ahli tasawuf yang muttabi' ikut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi maulid bukan rukun sufi, istighasah bukan rukun sufi, tawassul bukan rukun tasawuf, zikir menari pun bukan rukun tasawuf. Bukan. Rukun tasawuf yang sebenar adalah tazkiyatun nafs. Rukun tasawuf yang sebenar adalah penyucian jiwa. Dan kita pelik tengok hari ni orang buat forum-forum atau buat program-program pembentangan kertas kerja tentang tasawuf. Yang mereka bincang menari, yang mereka bincang maulid, yang mereka bincang tawassul tak habis-habis, yang mereka bincang itu dan ini, sedangkan itu bukanlah rukun kepada tasawuf. Itu bukanlah paksi utama kepada tasawuf. Malah paksi utama kepada tasawuf adalah tazkiyatun nafs, adalah penyucian jiwa. Dan amalan-amalan maulid, zikir, menari dan apa semua ni, itu bukan rukunnya. Bahkan ulama sufi sendiri berbeza-beza pendapat dan pandangan. Maulid pun ada yang kata bid'ah, ulama sufi sendiri. Zikir joget, zikir menari pun ada yang kata bid'ah, ulama sufi sendiri. Jadi kita harus kembali kepada asas yang betul lah, kepada tasawuf. Bila kita cakap tasawuf, ahli sufi, apa dia maksud tasawuf? Kalau kita pegang tasawuf ni tazkiyatun nafs, maka kita boleh bersatu dalam banyak perkara dengan pelbagai orang, dengan pelbagai aliran pun. Semua bersetuju dengan tazkiyatun nafs. Tapi kalau kita pegang bahawa tasawuf itu maulid atau kepercayaan-kepercayaan yang pelik-pelik, amalan-amalan yang pelik-pelik, maka sebenarnya kefahaman kita kepada tasawuf itulah yang salah. Maka jadi Ibn al-Hajj dalam teks ini, siapa yang rajin boleh belik jilid yang kedua, juzuk yang kedua, fasal yang pertama ni, fasal pada maulid, beliau sebutkan bahawa bulan Rabiul Awal adalah bulan yang mulia. Kerana pada bulan inilah Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kepada kita, memuliakan kepada kita, memberikan kepada kita nikmat yang paling besar, iaitu nikmat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau memandang bahawa bulan Rabiul Awal ini adalah mulia. Beliau bersandarkan kepada hadis berpuasa pada hari Isnin, dan berdasarkan hadis ini secara istinbatnya, dan berdasarkan kepada hadis ini yang menyebutkan bahawa hari Isnin itu adalah hari yang dilahirkan Nabi, maka bulan yang dilahirkan Nabi juga diilhaqkan, disertakan sekali. Jadi kalau hari yang Nabi lahir itu adalah hari yang ada nilainya di sisi syarak, hari Isnin, maka kalau bulan yang Nabi lahir pun ada jugalah sepatutnya, kan? Jadi ini dari sudut istidlal lah, Jadi tidak ada nas yang kata Rabiul Awal ni bulan mulia, tak ada. Dengan mengumpulkan beberapa dalil, dia memahami bahawa bulan Rabiul Awal ini ada keistimewaannya. Jadi bulan yang mulia ini perlulah kita hormatinya. Perlu kita hormat bulan Rabiul Awal ni sebab dia berkait rapat dengan Nabi. Dan kata Ibn al-Hajj, kemuliaan sesuatu masa dan tempat itu bergantung kepada ibadat yang dilakukan padanya. Kerana tempat dan masa ini tidak menjadi mulia li dzatiha. Suatu tempat dan satu masa itu tidak menjadi lebih kerana lihat kepada tempat atau masa itu sendiri, tetapi tempat atau masa itu menjadi mulia bima khussat bihi minal ma'ani, kerana sesuatu tempat dan masa itu menjadi mulia kerana apa yang berlaku padanya. Jadi kalau bulan Rabiul Awal berlaku Nabi lahir, Nabi hijrah, Nabi wafat, jadi itulah kemuliaan bulan ini. Kalau dia banyak berkait dengan Nabi, maka bulan ini mulia kerana itu. Dan ini adalah berdasarkan satu kaedah yang disebutkan oleh para ulama, inna syarafal makani bi syarafil makin. Kemuliaan sesuatu tempat itu bergantung kepada apa yang ada di dalam tempat tersebut. Mekah, dia bukan mulia semata-mata kerana Mekah itu, tetapi mulia kerana adanya Kaabah, adanya rumah Allah. Kerana Nabi Ibrahim pernah datang situ, Nabi Ibrahim pernah itu dan ini, Safa dan Marwah, kerana itu dan ini. Jadi dia mulia bukan hanya kerana itu semata-mata, tetapi kerana apa yang ada di dalamnya. Kenapa ulama menyebutkan bahawa Madinah itu mulia? Bahkan ada yang mengatakan bahawa tanah yang mengelilingi jasad Nabi Muhammad SAW itu adalah tempat yang paling mulia, yang lebih mulia daripada Arsh, daripada Kaabah. Kenapa? Kerana kemuliaan sesuatu tempat itu bergantung kepada apa yang ada di dalamnya. Jadi kalau di dalam itu ada Nabi, makhluk yang paling mulia, maka tempat itu adalah tempat yang paling mulia. Ini disebutkan oleh sebagian ulama. Wa taba zarfu bil mazruf. Dan suatu zaraf, tempat atau masa ini menjadi mulia bil mazruf, dengan apa yang ada di dalamnya.
Jadi kalau di tempat itu ada seorang yang baik, seorang yang mulia, ada sulaha, ada aulia, ada ulama, maka tempat itu tempat yang mulia, tempat yang baik. Tapi kalau tempat itu ahli maksiat, orang-orang lara, orang-orang yang lalai kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka tempat itu bukan tempat yang baik. Begitu juga dengan masa. Kalau masa itu adalah masa di mana Nabi diperingati, Nabi dikenang, banyak kita berselawat kepada Nabi, maka bulan itu jadi mulia. Kerana itulah ini adalah suatu, kata istinbat beberapa ulama yang akhirnya memberi kesimpulan bahawa bulan Rabiul Awal juga adalah bulan yang mulia berdasarkan kepada apa yang berlaku pada bulan Rabiul Awal itu. Jadi sebagaimana Nabi berpuasa pada hari Isnin, dan hari Isnin itu menjadi mulia kerana Nabi lahir pada hari Isnin, begitu juga diilhaqkan sekali, disertakan sekali kemuliaan tersebut dengan kemuliaan bulan Rabiul Awal. Jadi apabila masuk bulan Rabiul Awal ni, maka perlulah bulan ini dimuliakan, dihormati dengan cara yang laiq, yang sesuai. Apa cara sesuai untuk kita muliakan bulan Rabiul Awal? Bil ittiba'i lahu, adalah dengan kita ittiba', ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Ibnu Hajj, memuliakan bulan ini, memuliakan bulan yang mulia ini, iaitu bulan Maulid Nabi, adalah dengan kita menambahkan amal baik yang baik dan bersedekah dan lain-lain daripada qurbat, amal-amal soleh. Dan sesiapa yang tidak mampu untuk buat amal soleh, maka hendaklah dia menghindari perkara yang diharamkan demi menjaga kemuliaan bulan Rabiul Awal ini. Janganlah bulan Rabiul Awal ni lagi banyak bid'ah pula yang kita buat. Tak sepatutnya bulan yang orang memperingati Nabi ni, bulan tu lah kita banyak buat bid'ah. Sepatutnya bulan kita memperingati Nabi ni, lebih banyaklah amal baik kita buat, sebab kita terkenang kepada sunnah Nabi. Maka perlulah ditinggalkan perkara-perkara yang muhdas, perkara-perkara yang baru dalam agama, dan dihindari segala tempat-tempat bid'ah yang tak sepatutnya dilakukan. Malangnya dia kata setengah orang pada musim Maulid inilah, pada bulan Rabiul Awal inilah, bulan Maulid inilah dibuat bid'ah. Wa qad irtakaba ba'dhum fi hadzal zamani ضد hadzal ma'na. Sepatutnya bulan Rabiul Awal kita ittiba' Nabi, tapi setengah orang dibuat sebaliknya. Apabila masuk bulan yang mulia ini, mereka segera buat apa? Allahu wal la'b bid-daf. Dan masuk bulan Maulid lagi kuat mereka berhibur, berlalai, berlara, berseronok, main alat muzik. Maka siapa yang begitu keadaannya, masuk bulan Rabiul Awal lagi syok buat bid'ah, falyabki ala nafsihi. Kalau gitulah keadaan dia, maka kalau ada orang yang nak nangis, maka nangislah kepada dirinya sendiri. Kerana dia ni dah teruk sangat. Bulan orang ingat Nabi, kita ingat bid'ah. Falyabki ala al-islam wa ghurbatih. Maka sedihlah dengan keadaan Islam dan keganjilan Islam pada waktu ini. Wa ghurbati ahlihi wal amilin bi sunnah. Dan sedihlah tentang sedikitnya orang yang beramal dengan sunnah Nabi SAW. Wa ya laitahum law amilul maghani laisa illa. Alangkah baiknya kalau golongan ahli bid'ah ni masuk bulan Maulid hanya main alat muzik je. Kalau inilah saja bid'ahnya, boleh kira lah lagi, tak apalah, tak adalah serius sangat. Bal yaz'um, tapi mereka buat bid'ah lagi teruk daripada main alat muzik lagi. Apa dia? Setengah daripada mereka ni yata'addabu, setengah daripada mereka ni menyangkakan bahawa mereka itu beradab. Adab sekarang ramai orang suka guna perkataan adab kan. Konon-konon mereka itu ahli tasawuf lah, konon kan, adab. Jadi mereka menyangka bahawa mereka ini beradab. Macam mana? Mereka mulakan majlis maulid mereka dengan membaca Al-Kitab Al-Aziz, membaca Al-Quran. Wa yanzuruna ila man huwa aktharu ma'rifatan bil hunuki wa turuqil muhayyajati li tarabin nufusi. Mereka sangka adab. Apa adab? Masa nak mula majlis maulid tu, baca Quran lah, muqaddimah baca Quran. Apa yang baca Quran tu? Mereka ambil orang yang paling pandai maqamat. Dia buat Quran ni macam nyanyian pula. Patutnya baca Quran ni dengan bertajwid saja. Ini dia buat Al-Quran ni macam alat muzik, macam lirik muzik. Ada maqamat. Baca Quran dengan maqamat, menundukkan Quran kepada hukum-hukum maqamat. Ini adalah perkara bid'ah. Mata-mata untuk tarabin nufus, untuk syok, untuk sedap dengar, bukan untuk sedap faham atau ambil iktibar, bukan. Tetapi baca Quran, berlagu-lagu sampai boleh salah tajwid, kerana menundukkan hukum Quran itu kepada hukum-hukum hakam maqamat. Dan ini adalah perkara yang terdapat padanya pelbagai mafsadah, pelbagai kerosakan. Pertama, apabila mereka membaca Al-Quran dan menjadikan pembacaan Quran itu tunduk kepada tarji' al-ghina. Siapa yang rajin boleh tengok di YouTube,
hukum membaca Al-Quran dengan maqamat. Boleh tengok penjelasan Dr. Aiman Rushdi Suwaid tentang hukum membaca Quran dengan maqamat, dengan kaedah-kaedah muzik, lagu. Yang kedua, bila kita buat Quran macam tu, kita tundukkan Al-Quran dengan hukum hakam nyanyian, muzik ini, maqamat ini, fihi qillatu adabin wa qillati ihtiram li kitabillah, adalah sebenarnya tak ada adab pun. Kita ingat orang yang baca Quran dengan maqamat tu beradab lah dengan Quran, kan? Sebenarnya itulah yang paling kurang adab dengan Al-Quran. Yang ketiga, annahum yaqta'una qira'ata kitabillahi wa yuqbiluna ala syahawati nufusihim min sama'il lahwi. Mereka memanglah mula dengan baca Quran, tapi mereka putuskan pembacaan Quran itu, habis baca Quran itu pergi buat dosa pula dengan main alat-alat muzik. Ini menurut Syekh lah, mungkin alat muzik ni ada detail hukum dia. Yang keempat, annahum yuzhiruna ghaira ma fi bawatinihim. Golongan yang sambut maulid ni, mereka menzahirkan sesuatu yang tidak ada pada hati mereka. Mereka menzahirkan sesuatu yang bercanggahan dengan hati mereka. Dan inilah dia sifat munafik. Ini ada sifat nifaq, sifat munafik. Apa dia? Wa huwa an yuzhira al-mar'u min nafsihi syai'an wa huwa yuridu ghairahu. Dia menzahirkan sesuatu tapi sebenarnya dia nak bukan yang dizahirkan. Maknanya luar lain dalam lain lah. Contoh, mereka mulakan majlis maulid tu dengan baca Quran, tetapi dalam hati mereka sebenarnya nak tunggu qasidah lepas tu. Mulalah Quran dulu kan, sebagai syarat. Mula-mula baca Quran, tapi dalam hati ni, cepatlah kita nak dengar qasidah pula lepas ni kan, nak ketuk gendang, nak main alat muzik pula lepas ni, nak joget-joget pula, nak layan ya Hanana pula, contoh. Ini Syekh Sufi sebut, seorang ulama Sufi sebut. Diorang ni, dan dia lebih kenal lah ahli sufi pada zaman dia ni. Memanglah mula-mula baca Quran, na'udzubillahi minasyaitanirrajim, inna fatahna laka fathan mubina, baca pun sikit je, pendek je kan, bacalah tak apalah sekejap. Dalam hati, cepatlah bila nak qasidah ni, bila nak nasyid, bila nak nyanyi. Ini juga adalah suatu kurang adab dengan Al-Quran. Kemudian kelima, setengah daripada mereka ni yuqallilu minal qira'ah, baca Quran sikit je. Sepatutnya kalau betul korang ni sufi, korang ni cinta Nabi, sayang Allah, Quran tu bacalah banyak sikit kan. Tak pun, paling kurang Quran tu bacaan biarlah lebih baik daripada baca qasidah. Kadang qasidah tu lebih lancar lagi daripada baca Quran. Sedih. Qasidah tu lebih sedap lagi dia baca, lebih betul makhraj dia daripada dia baca Quran. Ini satu perkara yang sangat sedih. Kata Syekh lagi, mereka baca Quran sikit je. Kenapa? Liquwatil ba'ithi ala lahwihi bima ba'daha. Kerana tak sabar nak nasyid selepas ni, nak qasidah, baca Quran sikit-sikit dah lah kan. Lepas ni kita qasidah, nyanyi je. Yang keenam, setengah orang yang sami'in ni, setengah orang yang dengar bacaan Quran ni, idza tawwala al-qari'u al-qira'ata, kalaulah qari', orang yang baca Quran ni baca panjang Quran, yataqalqaluna minhu, mereka buat suara nak suruh berhenti. Yataqalqaluna minhu, yataqalqal ni maknanya dia buat isyarat suruh berhenti lah. Panjangnya baca kan, dia ketuk-ketuk lantai ke kan, atau dia berdeham ke, atau dia gerak-gerakkan badan dia kan, cakap dah tu stop lah, baca Quran panjang sangat, kita nak qasidah pula lepas ni kan. Ini pun salah satu bentuk kurang adab dengan kitabullah. Likaunihi tawwala alaihim, kalau dia baca Quran lama sangat kan, kita nak dengar qasidah, nak enjoy ni. Walam yaskut hatta yashtaghilu bima yuhibbunahu minal lahu, dan dia takkan berhenti, dia takkan berhenti beri isyarat kepada qari itu agar berhenti kan. Dia akan buat isyarat, dia akan bunyi-bunyi suara supaya mereka dapat menyibukkan diri mereka dengan apa yang hawa nafsu mereka suka daripada kelalaian. Dan ini adalah bercanggah dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sifatkan ahlul khasyah, orang-orang yang takut kepada Allah, serta ahlul iman. Ini bukan sifat orang ahli iman. Kerana ahlul khasyah dan ahlul iman yang sebenar, ahli sufi yang sebenar, mereka yuhibbuna sama'a kalami maulahum, mereka suka mendengar kata-kata Tuhan mereka, bukannya rasa rimas ataupun bukannya suruh cepat-cepat habis. Ini tanda bukan orang yang ahlul khasyah dan bukan ahli iman. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala menyifatkan orang-orang yang beriman ini, apabila mereka mendengar wahyu yang diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tara a'yunahum tafidu minad dama', kamu akan lihat mata mereka itu bercucuran air mata sedih, takut mendengar bacaan ayat-ayat Al-Quranul Karim.
Inilah perkara yang disifatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang orang yang mendengar kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dengar kalam Allah, menangis. Tetapi golongan ini, golongan yang beliau sedang kritik ni, melakukan sebaliknya. Apa yang mereka buat? Bila mendengar kalam Allah Subhanahu Wa Taala, lepas habis dengar kalam Allah, apa mereka buat? Qamu ila ar-raqsi wal farahi was sururi wat tarab. Mereka bangun berjoget, menari, bersuka, berseronok, enjoy. Bima la yanbaghi, dan tak sepatutnya lah itu berlaku. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sedih, alangkah sedihnya. Ala adamil istihya'i min amalin dhunub, kerana mereka itu tidak segan silu melakukan dosa. Ya'maluna a'mal syaitan, mereka buat amalan-amalan syaitan, tapi wa yatlubuna al-ajra min rabbil alamin, buat amalan syaitan tapi minta pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaz'amuna annahum fi ta'abbudin wa khair, mereka ingat mereka enjoy joget-joget menari ni, mereka ini dalam ibadat dan kebaikan. Wa ya laita dzalik, alangkah baiknya kalau begitu kan. Tidak sebegitu. Lau kana yaf'aluhu safalatun nas, dan alangkah baiknya kalau yang buat ni hanya orang biasa, orang awam kan. Tapi tidak, sedihnya orang-orang yang dianggap ulama, tokoh-tokoh agama yang dihormati pun terjebak juga. Walakin qad ammatil balwa, perkara ni dah sangat-sangat tersebar. Kemungkaran ini sangat-sangat tersebar. Ini kata-kata Ibn al-Hajj. Fatajidu ba'dha man yunsabu ila syai'in min al-ilmi aw al-amal, ada setengah orang yang dinisbahkan kepada ilmu dan amal, orang zuhud atau ahli ilmu, dikatakan orang alim. Yaf'aluhu, mereka pun buat joget-joget ni, zikir menari. Wa kadzalika ba'dhu man yunsabu ila al-masyikhah, begitu juga orang yang dinisbahkan kepada masyikhah, syekh lah, syekh kabir kan, syekh tarikat. Ani fi tarbiyatil muridin, yani syekh tarikat lah, syekh tarikat yang sepatutnya mendidik anak murid dia pun terjebak dengan perkara-perkara yang mungkar ini, yang menurut Syekh Ibn al-Hajj. Wa kullu haula'i dakhiluna fi ma dzukir, dan mereka ini semua termasuklah dalam apa yang disebutkan tadi, iaitu orang yang membuat amalan buruk tapi nak pahala. Golongan-golongan yang tidak malu untuk buat amalan-amalan yang buruk lalu mengharapkan pahala dan menyangka diri mereka itu dalam ibadat dan kebaikan. Thumma al-ajab kaifa khafiyat alaihim hadhihi al-makidati asy-syaitaniyyah wad-dasisati min al-la'in. Maknanya sangat ajaib apabila syekh tarikat sendiri tidak sedar akan penipuan syaitan ini. Kemudian kata Ibn al-Hajj, ala tara ila anna syaribal khamri, tidakkah kamu melihat kepada orang yang minum arak ni, apabila mereka mula-mula minum arak, yuharriku ra'sahu sa'atan ba'da sa'ah, orang yang mula-mula minum arak kemudian ada rasa najwah, ada rasa syok, dia akan mula angguk-angguk kepala, mula rasa enjoy, mula rasa sedap. Fa idza qawiyat alaihi dhahaba haya'uhu wa waqaruh, dan apabila rasa mabuk, rasa syok, rasa sedap itu semakin menguasai diri dia, maka pada waktu itu akan hilanglah perasaan malu dan ketenangan dirinya. Dia dah mula buat benda pelik-pelik lah, bergerak sana, berjoget sana kan, macam nak orang hilang akal. Liman hadarahu, dia sudah tidak ada sifat malu di hadapan teman-teman yang hadir bersama dia, yang ada di depan dia. Wan kashafa ma kana yuridu satruhu an julasaihi, pada waktu itu dia mula mendedahkan segala-galanya yang pada asalnya dia sorok daripada kawan-kawan dia. Mula dicerita semua benda, hilang akal. Orang yang dah mabuk hilang akal, sudah tidak ada sifat malu, sudah tidak ada sifat waqar. Selepas Syekh menyebutkan tentang orang mabuk ni, Syekh kata, lihatlah, semoga Allah merahmati kita semua, lihatlah kepada mughanni, orang yang menyanyi dalam majlis maulid ni. Apabila dia mula menyanyi, kamu akan melihat orang yang ada haibah dan waqar, ulama-ulama yang dikatakan ulama lah, syekh, masyayikh, syekh-syekh tarikat ni, yang ada haibah, nampak kemas, janggut, berserban, berjubah, husnul hayati was samat, yang ada pakaian yang cantik-cantik, serba putih ataupun serban yang serba besar, hebatlah dengan janggut. Wa yuqtada bihi, ulama-ulama yang menjadi ikutan, segala ahli isyarat wal ibarat, segala bidang ilmu dan orang-orang baik semua ikut dia. Yuskatu lahu wa yunsat, dia ni apabila bercakap, semua orang dengar. Apabila dia hadir mana-mana majlis, orang akan senyap, kerana hebatnya orang-orang tokoh-tokoh agamawan ni kan. Tetapi golongan ni bila dia datang majlis maulid, fa idza dabba ma'ahu tarab, apabila dia syok dengar orang yang menyanyi dalam majlis maulid ni, berqasidah ni, harraka ra'sahu, dia mula start angguk-angguk kepala, mula angguk-angguk kepala.
syekh yang pada awalnya tadi kita nampak ada sifat tenang, ada kemuliaan, kehebatan, keseganan, kehebatan lah kita tengok dia. Bila mula penyanyi itu menasyid, dia start enjoy, angguk-angguk kepala, sebab syok tu baru datang. Kama yaf'aluhu ahlul khamrati sawa'an bisawa'. Dan dia mula angguk-angguk kepala macam orang mabuk tadi apabila dia mula-mula minum arak, kata syekh. Thumma idza tamakkana at-tarab, dan apabila syok tu semakin menguasai diri dia, dia akan hilang sifat malu dan waqar. Sebagaimana hilangnya orang yang telah mabuk, sifat malu dan waqar dia sama seperti orang yang mabuk, sawa'an bisawa', sebiji seperti orang yang mabuk tadi. Mula-mula mabuk dia start angguk-angguk kepala. Bila dah sampai tahap kemabukan yang paling tinggi, dia sudah tak boleh kontrol diri dia. Dia start bercakap-cakap, dia start melompat-lompat atau menari-nari, kan. Sama juga dengan orang-orang yang dilihat berpakaian agama ni, berpakaian hebat, berserban berjubah ni, bila kemabukan itu semakin menguasai diri mereka, bila dengar qasidah, bila dengar orang menyanyi ni, begitulah hilang sifat malu mereka. Ada yang mula bangun, ada yang mula berjoget, berpusing-pusing, kan. Pada asalnya kita nampak ada ni ada sifat malu dan haibah. Nampak ketokohan dia, keseganan dia, kemuliaan dia. Tapi bila dia dah start syok dengar lagu, dengar orang menyanyi, hilanglah sifat malu tu. Dia mula melompat-lompat, mula bertindak melakukan perkara-perkara yang di luar jangkaan. Mungkin pelik kita nampak seorang syekh berserban berjubah yang kita hormat, kita nampak dia ni hebat lah, kan. Dalam majlis maulid, kita nampak dia ni lompat-lompat, seronok-seronok, kan. Fayaqumu wa yarqus. Dia dah hilang sifat malu, dia mula bangun, dia menari. Wa yu'ayyid, dan menjerit. Wa yunadi, dan menyeru-nyeru. Wa yabki wa yatabaka, menangis atau membuat-buat nangis. Wa yatakhashya, dan menjadi khusyuk. Wa yadkhul wa yakhruj wa yubsitu yadayhi wa yarfa'u ra'sahu nahwa as-sama'i ka'annahu ja'ahu al-madad. Mulalah tangan dia naik atas turun bawah, kan. Tangan dia terbuka, tertutup, kepala dia angkat ke langit, kepala dia tengok ke langit, seolah-olah dia baru mendapat madad. Wa yakhrujur raghwah ay az-zabad min fihi, keluar buih daripada mulut dia. Sampai macam itulah kemabukan mereka ni apabila melayan nyanyian, lagu, qasidah. Sama seperti dalam drama Al-Mahdi. Bila Al-Mahdi bawa anak murid dia pergi bersuluk, zikir, anak-anak murid dia jadi macam itulah, seperti keluar-keluar buih kat mulut kerana terlampau mabuk dalam melayan nyanyian. Sebab dah buat pergerakan yang pelik-pelik, jadi otak kita pening lah, dan dia akan sampai tahap yang mabuk tu. Warubama mazzaqa ba'dhu thiyabihi wa abatha bi lihyatihi. Dalam keadaan dia tengah mabuk, syok melayan qasidah ni, mungkin sampai tahap mengoyak-ngoyakkan baju, menarik-narik baju, kan, macam tak boleh kontrol. Banyak dalam YouTube, kan, kita tengok majlis-majlis zikir di setengah-setengah negara jiran contohnya, atau di negara kita sendiri. Kononnya bila dia tengah berzikir atau tengah syok melayan qasidah atau syok berzikir tu, mereka sampai berdiri-diri, melompat-lompat, menarik-narik baju, mengoyak-ngoyakkan baju. Kononnya mereka sedang ingat Allah, dan tak boleh kontrol diri mereka, kononnya sampai mengoyak-ngoyakkan baju. Wa abatha bi lihyatihi, kadang-kadang ada yang sampai tarik-tarik janggut, kononnya yang setengah fana lah tu. Wa hadza munkarun bayyin, dan ini adalah satu kemungkaran yang sangat jelas, kata Syekh. Kenapa? Kerana Nabi SAW melarang kita daripada idha'atil mal, melarang kita daripada mensia-siakan harta. Mengoyak-ngoyakkan baju ni maknanya kita mensia-siakan harta kita. Wala syakka anna tamziqat thiyab, mengoyakkan baju ini adalah termasuk dalam idha'atil mal, iaitu mensia-siakan barang milik kita. Kelakuan tersebut, melompat-lompat, angkat-angkat tangan, buat diri seolah-olah fana, tak boleh kawal diri, kan, macam orang tak ada akal, macam orang mabuk, itu adalah fi zahiri kharaj an haddil uqala. Pada zahirnya orang macam ni dah keluar daripada orang berakal. Kenapa? Id annahu sadara minhu ma yasduru minal majanin fi ghalibi ahwali. Kerana kita tengok orang yang duduk enjoy dalam majlis maulid, dalam majlis nyanyian ni, qasidah ni, bila duduk lompat-lompat, enjoy melayan sedap, syok melayan zikir ni, kononnya berlaku pada diri mereka ni apa yang berlaku kepada orang gila juga kalau tengok pada zahirnya, kata Syekh. Ketiga, kenapa perbuatan ini mungkar? Kerana orang yang buat majlis seperti itu, orang yang membuat perilaku seperti itu dalam majlis zikir atau sama atau majlis maulid, kononnya dia telah menjadikan diri dia ni seperti bahaim, seperti haiwan. Idh taklifu innama khutiba bihil uqala. Nampak keadaan dia ni seperti orang yang tak ada akal dah, macam haiwan. Wa hadha yaz'umu annahu suliba aqluhu.
Dan mereka ni bila dalam majlis zikir duk lompat-lompat menari ni, dan mereka kata mereka ni dah suliba aqluhu, mereka tak boleh kawal diri mereka kan, mereka sampai maqam fana, tak boleh fikir kan, tak sedar diri kononnya. Walau sadaqa fi da'wah, kalaulah geng-geng sufi yang duduk berjoget ni dakwaan mereka itu benar, bahawa mereka sudah ketika itu dalam suatu keadaan yang tidak boleh mengawal diri mereka sendiri, kalau sudah tidak sedar, sedang lazat fana dalam berzikir ingat Allah, kalau betul lah itu dakwaan mereka, la baqiya ala dhalikal hali muddatan, nescaya mereka akan terus dalam keadaan seperti itu, duduk lompat-lompat begitu, tak kawal diri, pusing-pusing begitu, nescaya mereka akan kekal sebegitu dalam satu tempoh masa. Tetapi yang peliknya, walakinna narahu 'inda sukutil mughanni yaskun. Yang peliknya bila orang yang tekong nasyid ataupun orang yang tekong zikir tu berhenti daripada nyanyi, berhenti daripada zikir, dia pun stop kan. Bila syekh tu duduk la ilaha illallah, la ilaha illallah, dia terlompat-lompat, terpusing-pusing kan, tak boleh kawal diri, terjatuh, terbangun, terbaring. Sepatutnya kalau betul lah dia tak boleh kawal diri dia akan kekal dalam keadaan tu dalam beberapa waktu lah, sejam ke 2 jam ke. Tapi yang peliknya bila tekong tu, bila orang yang tukang nasyid atau tukang zikir tu stop je daripada nasyid, dia pun stop lah daripada keadaan dia tu, dia dah tak lompat-lompat dah. Nampak sangat ya, dia ni buat-buat, dia ni sedang melayan apa yang dia dengar, dia bukannya hilang akal. Sebab bila orang tu berhenti je menyanyi, dia pun berhenti jadi gila. Nampak tak? Jadi kegilaan dia tu bukan kegilaan yang ori, bukan orang yang betul-betul gila lah, bukan orang yang konon-konon fana lah. Dan ini sama seperti yang dinukilkan daripada Al-Ais Ibn Abdul Salam, bahawa mereka ni golongan yang kadzab, konon-kononnya hilang akal ketika berzikir menari ni, tetapi sebenarnya mereka kadzab, membohong, kerana bila habis orang tu menyanyi, diorang pun berhenti daripada berjoget. Wa yarji'u ila hayatihi wa yalbasu thiyabahu wa yalumul mughanni ala sukutihi. Bila tukang tekong, tukang zikir, tukang nasyid tu berhenti, dia pun elok balik, sedar balik, boleh pakai baju balik, betulkan balik dia punya serban, betulkan balik jubah dia, pakai balik baju dia. Kemudian siap marah lagi orang nyanyi tu, kenapa stop kan? Kenapa berhenti teruskan lagi? Kami nak enjoy berzikir kononnya, kami nak enjoy dengar lagi qasidah. Walau muhu dalilun wadih ala annahu baqin ma'a huzuzi nafsihi. Dan perbuatan dia memarahi orang yang tukang tekong tadi, memarahi orang yang menyanyi dan tukang tekong zikir tadi, kenapa awak berhenti? Dia marah tu. Itu adalah satu bukti yang jelas bahawa sebenarnya dia ini bukannya fana kepada Allah kan? Tetapi dia ini kekal bersama dengan hawa nafsu dia. Sami'un liqaulil mughanni, sebenarnya dia dengar je orang tu nasyid, dia dengar je orang tu menyanyi, dia dengar je tukang tekong tu duduk zikir, dia tak mabuk pun, dia tak hilang akal pun. Tapi konon-konon dia kata dah sampai maqam kita tak boleh kawal diri kita, jadi kita terlompat-lompat. Sebenarnya bukan. Sebenarnya telinga mereka masih lagi enjoy, sedap mendengar suara orang yang menyanyi. Bila orang tu berhenti menyanyi, dia pun marah orang tu pula. Kenapa berhenti? Sambung lagi. Idh law kana ghaiban anhu. Kalaulah betul mereka ni sebenarnya sedang bersama dengan Allah, akal mereka, diri mereka ghaib, tak nampak diri. Wa huwa 'inda rabbih kama yaz'um. Kononnya mereka sedang berada dengan Tuhan, sedang berlazat dengan Tuhan, fana dengan Tuhan. Jadi mereka sampai terlompat-lompat, terbaring, terbangun, macam-macam lah perbuatan mereka ni dalam majlis zikir mereka ni, pelik-pelik. Kalau betul lah mereka ini sebenarnya bersama dengan Allah, lama ahassa bil mughanni wala ghairihi in takallamu aw sakatu. Mereka takkan sedar, mereka takkan dengar lah kepada orang yang nyanyi tu, orang yang tukang tekong tadi. Maknanya kalau tukang tekong tu dah habis zikir dia, tukang qasidah dah habis qasidah dia, dia akan terus kekal macam tu, terlompat-lompat. Tapi masalahnya sekarang, bila habis je orang tu nyanyi, habis je orang tu qasidah, habis je tukang tekong zikir, dia orang pun hilang gila dia tadi. Maknanya gila mereka itu buat-buat. Gerakan mereka tadi semua tasannu', buat-buat saja, bukannya betul, kerana mereka sudah hilang kawal diri, sudah tidak boleh kawal diri dan sedang fana dengan Allah. Ini semuanya dakwaan palsu. Ya laitahum law yaqtasaru ala ma dzukir. Kalaulah, alangkah baiknya kalau mereka hanya buat ini saja, alangkah baiknya. Tapi sedih, dalam majlis maulid mereka buat perkara ini, konon-konon jadi gila, konon-konon fana kepada Allah, mereka buat lagi benda lain, tambah lagi benda lain. Apa? Walakinnahum zadu ala dzalika da'al udal. Mereka tambah satu penyakit yang lebih kronik. Apa yang mereka buat lagi? Wahwal kadhibul mahad, iaitu penipu. Ini suatu penyifatan yang sama yang disebutkan oleh Al-Ais Ibn Abdul Salam yang telah kita baca sebelum ini, seperti yang dinukilkan oleh Syekh Al-Buti
daripada teks Al-Aiz Ibn Abdul Salam, bahawa orang yang berjoget-joget ni dalam majlis zikir ini, mereka adalah golongan penipu. Mereka sebenarnya buat-buat saja, mereka fana. Sebenarnya mereka boleh kontrol diri mereka, dan mereka sebenarnya ikut rentak-rentak orang yang menyanyi. Mereka ni sangka, mereka kata annahum yukhbaruna bi asya' yaz'umuna annahum khutibu biha fi sirrihim. Kononnya bila tengah fana tu ada suara, ada rahsia-rahsia yang mereka terima daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dikhabarkan, mereka ni dikhabarkan dengan beberapa perkara bila mereka sedang fana, melompat-lompat tu, joget-joget tu. Tapi sebenarnya mereka menipu. Fa in yakun ma qaluhu haqqan, kalau betul lah mereka ni dapat sir, mereka ni dikhabarkan daripada Allah dengan rahsia-rahsia, iaitu mereka dibicarakan dengan perkara-perkara yang rahsia, fala syakka anna syaitana alqa ilaihim dhalik, maka tidak ada ragu lagi, sudah pasti yang ni sebenarnya yang campakkan kepada mereka tu rahsia-rahsia dalam hati mereka, yang menyampaikan suara-suara bisikan kepada mereka itu sebenarnya adalah syaitan, bukannya Allah atau bukannya malaikat. Wa qad la yahtajuna ila syaitan, boleh jadi bukan syaitan pun yang campakkan rahsia-rahsia atau suara-suara bisikan itu, kerana nafsu mereka itu sudah cukup. Syaitan tak perlu tolong, syaitan tak perlu nak bisik-bisik, sebab nafsu mereka itu dah cukup kuat, nafsu mereka itu dah cukup jahat. Jadi syaitan tak payah buat kerja, syaitan relax duduk tepi tengok je. Fahiya tuhaddithuhum wa tusawwilu lahum fayatahaddathuna fi sirrihim bima yakhturu li nufusihim. Jadi nafsu mereka sebenarnya yang berbisik-bisik kepada jiwa mereka, yang mencampakkan sir dan membisik-bisikkan perkara-perkara yang pelik-pelik ketika mereka sedang fana tu, sebenarnya nafsu mereka sendiri, bukannya Allah, bukannya rahsia malaikat, bahkan bukan syaitan pun sekali. Sebab nafsu mereka tu dah terlampau kotor, terlampau teruk. Jadi nafsu mereka tu sebenarnya yang berbisik-bisik, dan mereka sangka itu adalah satu sir atau warid daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu diorang kata apa? Yaqulun khutibna bikaza wa kaza, cewa, aku telah dibicarakan dengan sekian-sekian, aku telah dikhabarkan, diberitahu, diilhamkan. Padahal itu adalah nafsu dia, padahal itu adalah suara syaitan, akibat daripada perbuatan mereka itu yang kuat sangat menipu. Ma'adallah, minta berlindung daripada Allah. An yattali'a ala sirrin min asrarihi man huwa mukhalifun li rabbih. Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan memberikan rahsia daripada rahsia-rahsia Allah kepada orang yang mukhalifun li rabbih, orang yang membuat perkara-perkara haram dan bercanggah dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala, bercanggah dengan kitab dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuhan takkan campakkan rahsia kepada penipu-penipu ni. Tuhan takkan campakkan rahsia dia kepada hati orang yang ikut nafsu. Tuhan hanya campakkan kepada orang yang bersih hati dan jiwanya. Kemudian dia menukilkan kata-kata Abu Yazid Al-Bustami. Dia berkata kepada orang yang dikatakan seorang wali. Lalu Abu Yazid Al-Bustami pergi jumpa dia, dan dia nampak orang yang dikatakan wali itu buang kahak dalam masjid. Buang kahak, dia ludah kat masjid. Sebelum sempat lagi Abu Yazid Al-Bustami jumpa orang tu yang dikatakan wali tu, insarafa wa lam yusallim alaih, dia patah balik, dia pusing, dan dia tak salam pun orang yang dikatakan wali tu. Hadza ghairu ma'munin ala adabin min adab syariah. Orang ni adab syariat pun tak jaga, kebersihan masjid pun tak jaga, buang kahak kat masjid. Fa kaifa yakunu aminan ala asraril haq. Kalau adab-adab yang simple ni pun dia tak jaga, macam mana dia ni boleh menjadi tempat Tuhan campakkan rahsia-rahsia dia? Macam mana dia ni boleh jadi wali Allah? Nampak? Jadi orang yang tak jaga adab, Allah Ta'ala tidak akan berikan rahsia dia kepada mereka. Waqad wa'aza Musa alaihi salam yauman. Nabi Musa pernah memberi satu ceramah, mau'izah kepada umat dia. Ini kisah-kisah lah, kisah-kisah yang masyhur, disebutkan juga dalam kitab-kitab yang lain. Lalu apabila Nabi Musa sedang memberikan tazkirah dia, ceramah dia, qama rajulun fasaha, bangun seorang lelaki, lalu dia terjegit-jegit. Kononnya fana lah, kononnya sampai satu tahap tak boleh kawal diri lah. Wa mazzaqa ba'dha ma alaih, dan dia koyak-koyakkan baju dia. Allah, contohnya jegit hak kan, Allahu akbar, contoh kan. Jadi lepas tu dia koyak-koyakkan baju, kononnya dia dah sampai tahap fana. Yang koyak-koyakkan baju ni adalah perbuatan dia yang tak boleh kawal diri. Fa auhallahu ta'ala ila Musa, lalu Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Musa, an qul lahu yumazziq li an qalbihi la an jaybihi. Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Musa, cakaplah kepada orang yang duduk menjerit koyak-koyak baju tu, koyakkan hati kau, jangan koyakkan poket baju kau. Maknanya tak payah buat-buat lah, tak payah kamu berpura-pura lah, tak payah cacah lah, tak payah tasanuk, takalluf lah, tak payah buat-buat kamu fana lah.
Kamu nak koyakkan hati kamu. Maknanya biar kamu jujur sikit. Biar hati tu jujur. Biar hati tu sadiq. Bukannya kamu duduk koyakkan poket kamu. Koyakkan hati engkau, bukan koyakkan perut engkau. Tundukkan sifat-sifat mazmumah dalam hati kamu tu. Bukannya koyakkan poket kamu. Itulah maksud dia. Intaha. Okay, setakat ini saja perkongsian kita daripada teks Ibn al-Hajj al-Maliki tentang amalan maulid Nabi dan bid'ah-bid'ah yang berlaku dalam majlis maulid, daripada nyanyi-nyanyian, daripada tari-tarian, daripada dakwaan-dakwaan palsu, konon-kononnya fana, konon-kononnya tak kawal diri, hilang akal, melompat-lompat, berpusing-pusing, bercampur lelaki perempuan. Sesiapa yang hendak membaca dengan lebih lanjut, bolehlah merujuk Al-Madkhal pada muka surat awal dari juzuk yang kedua, dan beliau sebutkan lagi beberapa bid'ah yang berlaku dalam majlis maulid Nabi SAW daripada percampuran lelaki dan perempuan. Dan ini adalah perkara yang berlaku sungguh pada zaman dia. Apabila orang dah anggap mereka dah sampai satu maqam yang hebat, mereka dah tak ada nafsu, dah tak ada syahwat kononnya kan. Jadi perkara-perkara ni berlaku. Jadi itu saja perkongsiannya. Bagaimana kita lihat seorang ulama sufi sendiri mengingkari amalan maulid, seorang ulama sufi sendiri mengingkari amalan zikir menari, dan mengatakan itu semua hanyalah tasannu', buat-buat, acah-acah, bukannya original, fana. Bahkan mereka tu duduk angguk-angguk kepala, duduk lompat-lompat, duduk pusing-pusing semua kerana melayan syok orang yang tukang tekong, ataupun melayan syok orang yang menyanyi menasyid dalam hadrah kan. Dan apabila orang yang menyanyi tu habis je nasyid dia, habis je dia punya nyanyian dia, mereka pun hilanglah sifat fana tadi, hilanglah perasaan kononnya tak boleh kawal diri tadi. Tiba-tiba habis nyanyi, mereka pun elok, tenang balik, pakai baju balik, betulkan songkok balik kan. Itu adalah sebesar-besar tanda bahawa mereka bukanlah orang yang hilang akal atau tak mampu kawal diri. Malah mereka sebenarnya mengawal diri mereka tu. Mereka dengar nyanyi, mereka dengar madat, mereka dengar qasidah, dengar hadrah, dan mereka bergerak mengikut rentak nyanyian orang yang menyanyi dalam majlis maulid ataupun majlis hadrah. Itu saja perkongsian pada kali ini. InsyaAllah kita jumpa lagi pada waktu-waktu yang lain dengan perkongsian yang lain, insyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.